Assalamualaikum. Hai semua. Jom bersama-sama dengan saya, Cikgu Hafisha. Kita belajar dan eksplor bersama-sama keindahan sains menggunakan aplikasi VR. Sudah bersedia? Jom kita mula. Untuk kelas kita hari ini, kita akan belajar tentang pecutan graviti dan jatuh bebas dalam bab 11 daya dan gerakan. Dalam tajuk ini, kita akan belajar tentang bagaimana mentafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan yang kita kenali sebagai jatuh bebas. Kita mulakan dengan mengenali beberapa istilah. Yang pertama, daya graviti bumi. Daya graviti bumi bermaksud daya yang menarik semua objek ke arah pusat bumi dan menyebabkan semua objek jatuh ke bawah. So ini adalah gambarannya. Okey. Apa sahaja objek yang berada di bumi akan mengalami daya tarikan ke arah pusat bumi dan menyebabkan dia jatuh ke bawah. Istilah yang kedua ialah pecutan graviti. Apa maksud pecutan graviti? Dia adalah pecutan sesuatu objek yang disebabkan oleh daya graviti tadi. Simbol pecutan graviti adalah G kecil. Dan nilai pecutan graviti untuk bumi ialah 10 meter per saat per saat. Okey, cikgu nak kongsikan satu eksperimen yang telah dijalankan oleh salah seorang saintis Itali yang namanya Galileo Galilei. Okey, Galileo Galilei ni dia menjalankan eksperimen dengan menggunakan dua peluru bulat yang berbeza jisim. So, Galileo ni melepaskan kedua-dua peluru ni dari menara condong pisau. Okay. So dia lepaskan dua peluru ni and surprisingly kedua-dua peluru tadi yang berbeza jisim tu jatuh ke tanah pada masa yang hampir sama. Okay. So bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Keadaan inilah yang dikenali sebagai jatuh bebas. Apa itu jatuh bebas? Okay, jatuh bebas adalah keadaan di mana hanya daya graviti sahaja yang bertindak ke atas sesuatu objek tanpa dipengaruhi oleh jisim dan bentuk objek tersebut. Okay, secara idealnya jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Baiklah, sekarang kita akan belajar menganalisis graf gerakan objek yang mengalami jatuh bebas. Okey, kita bagi contoh, okey, sebiji bola ini kita lepaskan ke permukaan tanah. Okey, gerakan yang berlaku boleh kita tafsirkan menggunakan dua graf. Yang pertama, graf had laju masa. Okey, kita tengok graf had laju masa kita ni. Okey, ini adalah graf gerakan untuk had laju masa kita. Okay, apa yang kita boleh perolehi daripada graf ini ialah had laju objek sebelum dilepaskan adalah sifar. Okay, dekat sini adalah titik di mana objek belum dilepaskan. Okay, seterusnya had laju objek bertambah dengan seragam selepas dilepaskan. So kita tengok kat sini. Okay, pada masa 10 saat, mungkin kat sini had laju dia 10. Okey, 20 saat, dia punya had laju 20. 30 saat, 30. Dan seterusnya. Okey, kita boleh konkludkan bahawa had laju objek bertambah dengan seragam selepas bola dilepaskan. Okey, apa yang kita boleh perolehi daripada kecerunan graf? Okey. So, kecerunan graf. Okay, kecerunan graf. Kita dah belajar sebelum ni. Delta Y over delta X. Okay. So, kecerunan. Delta Y over delta X. So, kita dapat Y unit dia MS negatif 1. S. So, kita dapat unit dia MS negatif 2. So, MS negatif 2 adalah unit kepada pecutan. Jadi, daripada kecerunan graf had laju masa, kita akan dapat pecutan.
Dan untuk gerakan objek yang mengalami jatuh bebas, pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Okey, kita tafsirkan pula gerakan jatuh bebas ini menggunakan graf sesaran masa. Okey, ini adalah graf sesaran masa untuk jatuh bebas. Kita perhatikan dia adalah graf yang sedikit melengkung. Okey, so apa yang kita boleh tafsirkan daripada graf ini? Okay, yang pertama, sesaran objek sebelum dilepaskan adalah sifar. Okey, kedudukannya di sini. Okey, tidak berlaku gerakan, jadi sesarannya sifar. Kemudian kita perhatikan di awal gerakan, okey, kecerunan graf itu adalah lebih landai. Bermaksud nilainya adalah lebih kecil. Berbanding di pertengahan gerakan dia semakin curam dan di akhir gerakan dia paling curam. Okey. So apa yang kita perolehi daripada kecerunan graf sesaran masa? Okey. Delta Y over delta X, delta Y unit dia meter, delta X unit dia saat. Jadi daripada kecerunan kita dapat had laju. So nak kata had laju di awal gerakan adalah lebih kurang berbanding di pertengahan gerakan berbanding di akhir gerakan. So had lajunya semakin bertambah. Okey. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan had laju yang lebih besar berbanding had laju awal. Baiklah, kita tengok pula gerakan objek yang melawan graviti. Maksudnya, kita baling ataupun lontarkan objek itu ke atas. Okey, so itu adalah gerakan objek yang melawan graviti. And of course, bila dia sampai pada titik yang tertinggi, apa yang akan berlaku pada bola ni? Adakah bola ini akan terus terapung? Tidak kan? Bola itu akan jatuh semula ke bawah. Okey, jom kita describe ataupun kita tafsirkan gerakan melawan graviti ini menggunakan graf had laju masa. Okey, ini adalah bentuk graf had laju masa untuk objek yang melawan graviti. So kalau kita tengok tadi, dia adalah opposite daripada graf sebelum ini. So apa yang kita boleh tafsirkan? Apabila objek dilontar ke atas, dia mula bergerak dengan had laju v meter per saat. Okey. Bila kita lontarkan, dia akan ada had laju dia. Okey. So ikutlah berapa yang had laju yang kita lontarkan bola itu. Kemudian had laju objek semakin berkurang apabila bergerak ke atas. Okey. So macam mana kita nak tahu dia semakin berkurang? Okey, apabila masa bertambah, contoh ini adalah 40 pada masa 10 saat. Pada masa 20 saat dia berkurang jadi 30. 10 saat dia berkurang jadi 20. Okey, so dia semakin berkurang. Okey, dan kita boleh perhatikan kecerunan graf adalah negatif. Okey, so kecerunan graf delta Y over delta X. Okey, kita ambil kecerunan dia. Okey, kita ambil contoh satu. Kita ambil sinilah. Okey, ni contoh kita ambil ni 40, sini kosong. Okey, yang ni 4. Ni kosong lah. Okey, so yang akhirnya adalah bila masa 4, dia punya had laju adalah kosong. Okey, so kosong tolak 40, akhir dia 4 tolak kosong. So dapatlah jawapan kita negatif 10. So kecerunan dia adalah simbol negatif. Okey. Dan pada ketinggian maksimum, had laju objek adalah sifar. Itu yang cikgu sebut tadi, bila dia berada pada kedudukan
yang tertinggi dia akan berhenti sebelum dia turun ke bawah semula. Dan sebab itulah kita tahu bahawa pada kedudukan maksimum, had laju dia adalah sifar. Kemudian kita tengok pula tafsiran graf objek melawan graviti dengan graf sesaran masa. Okay, bentuknya begini. Okey, macam mana kita nak tafsirkan graf ni? Okey. Yang pertama, objek bergerak dengan had laju v meter per saat sebaik sahaja dilontarkan ke atas. Sesaran objek berubah dengan cepat. Okey, di awalnya tu bila kita lontar, okey, dia terus ada value dekat sini. Ikutlah berapa had laju yang kita kenakan. Kemudian had laju objek semakin berkurang apabila bergerak ke atas. Macam mana kita nak tahu dia semakin berkurang? Okey. Seperti mana kita buat tadi, okey. Daripada kecerunan graf sesaran masa kita akan dapat had laju dia. Jadi kita tengok okey, ni pada awal gerakan, kemudian ni di pertengahan gerakan dan ni adalah di hujung gerakan. Okey. So kecerunan dia daripada paling curam, sederhana dan landai. Dia nak menunjukkan kepada kita bahawa had laju dia semakin berkurang. Okay. Dan dia kata pada sesaran maksimum had laju objek adalah sifar. Kat mana kita nak tengok sifar ni? Okay, di sini. Di mana tidak ada kecerunan. Dia flat. Bila dia adalah flat ataupun rata, jadi tak bolehlah kita nak kira kecerunan dia. Tak ada kecerunan. Jadi kecerunan dia sifar. So menunjukkan had lajunya adalah sifar. Okey. Dan objek akan berhenti seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Kalau dia tak berhenti, dia akan terus naik. Okey. So bila dia naik atas, dia berhenti sekejap dekat sini, max, dan kemudian dia akan jatuh semula ke bawah. Baiklah, untuk kita lebih memahami tentang graf yang melibatkan gerakan jatuh bebas, jom ikut saya menggunakan platform viative.com untuk kita explore lagi tentang gerakan jatuh bebas ini. Baiklah, kita sekarang berada dalam sebuah bilik yang mengandungi beberapa buah robot. Dan robot-robot ini akan melakukan gerakan dan daripada gerakan robot-robot ini kita akan tafsirkan melalui graf. Okey, jom kita pergi kepada Shy Robot. Okey, kita pergi pada bulatan kuning ni. Okey, so kita akan tekan butang OK dan dia akan scan gerakan yang dilakukan oleh Shy Robot ni. So this is Shy Robot moving dan itulah dia graf gerakan yang terhasil. Okey, boleh tak awak perhatikan apakah jenis gerakan yang ada daripada graf ini? Bagus, ini adalah graf gerakan yang menunjukkan jatuh bebas. Okay, kita pergi pula pada robot yang seterusnya iaitu robot Curious Robot. Okay, let's move towards the Curious Robot. Okay, so saya akan tekan OK dan dia akan scan pergerakan yang dilakukan oleh Curious Robot ni. Okay, so perhatikan graf yang terhasil daripada Curious Robot ni. Okay, gerakan manakah yang ditafsirkan oleh graf ini? Bagus, ini adalah graf daripada gerakan anti-gravity. Baiklah,
kita telah pun selesai belajar tentang daya graviti dan jatuh bebas. So, let's try and test yourself and see how far you understand this particular subtopic. Okey, soalan yang pertama, antara berikut pernyataan manakah yang benar tentang jatuh bebas? Okey, cuba fikir dan dapatkan jawapan yang betul. Okey, jawapannya adalah D. Betul. Berlaku di dalam vacuum sahaja, dalam keadaan vacuum sahaja. Okey, jom kita tengok apa yang salah dalam jawapan yang lain. Okey, jawapan A dipengaruhi oleh rintangan udara. Salah, dia tidak dipengaruhi oleh rintangan udara. Jatuh dengan tiada tindakan daya juga salah, dia ada daya. Daya itu adalah daya graviti. Okey, jatuh tanpa pecutan juga salah. Dia ada pecutan yang kita namakan sebagai pecutan graviti. So, dua A, B dan C salah. Yang betul hanyalah D, berlaku dalam keadaan vacuum sahaja. Soalan kedua, satu shilling dan selai daun dilepaskan pada masa yang sama dalam satu silinder vacuum. Antara pemerhatian berikut, yang manakah adalah benar? Okey. So kita tengok dekat dalam soalan ni dia beri kita satu condition ataupun satu keadaan di mana dia adalah vacuum. So ni adalah poin penting untuk kita dapatkan jawapannya. So bila dalam keadaan vacuum, apa yang berlaku? Okey. Yes, bagus. Berlakulah keadaan yang kita namakan sebagai jatuh bebas. So kita dah kata tadi jatuh bebas adalah gerakan yang tidak dipengaruhi oleh jisim mahupun bentuk objek tersebut. So, what are we expecting? Bagus. Okey, daun dan shilling sampai ke tapak silinder pada masa yang sama. Okay. So, well done everyone. So, we finish this particular subtopic. See you in my next class. Bye.